على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Mano, tetamu penceramah jemputan kita pada malam ni. Biasanya kalau Ustaz dia datang sebelum ni tak ada adu-aduan, terus je. Tapi sebab malam ni special sikit, dia ada adu-aduan sikit. Yang berusaha Al-Fadhil Tuan Haji Azman bin Zainul Habibin selaku pengerusi Jabatan Kuasa Karya Masjid Bandar Gusti, Barisan Jabatan Kuasa, Barisan Pegawai, Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut kalender hijrah, esok kita dah masuk 1 hari bulan, tapi sebab kita ikut kalender masih pukul 12 malam kurang. Kita masuk tahun baru, kita selesai ataupun kita tinggalkan tahun 2020. Jadi sempena kita beralih tahun, bertukar tahun ini, dan kita menjemput ceramah yang dah lama dah tak datang bersama dengan kita, pada Ustaz Ridwan Muhammad Noor, untuk memberikan cerahan, ceramah, nasihat dan sebagainya untuk kita bersama pada malam ini. Jadi selepas daripada ini, insyaAllah ada jamuan disediakan seperti biasa, food pack lah. Jadi tanpa memanjangkan kalam, hanya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan ceramah Ambang 2021 pada malam ini. Tafadhal mashkur. Sembilan bulan tak datang. 9 bulan dah tak datang untuk PP. Dua nak tinggi. Begini. Ini mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya ayyuhan nas ittaqullah fusikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala la ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Terima kasih pengurusi majlis, dihormati pengurusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, staf kepimpinan masjid, ibu-ibu, ayah-ayah muslim-muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita pada malam hari ini setelah sama-sama menyempurnakan fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk sebentar dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita sempurnakan, amal baik yang telah kita usahakan sepanjang kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahimakumullah, tahun 2020 yang pada satu ketika dulu memang amat kita nanti-nantikan. Sebab diceritakan pada kita sekitar 80-an tentang wawasan 2020. Betul?
Bahkan saya pun waktu itu tertunggu-tunggu apakah yang akan berlaku pada 2020. Dan kita telah pun mencapai pada hari yang terakhir dalam tahun 2020 ini. Dan tuan-tuan, banyak peristiwa yang telah berlaku sepanjang 2020 ini. Suka, duka, ada yang gembira, ada yang dalam kesedihan. Semuanya adalah perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak pernah kita sangka-sangka dalam hidup kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah Taala turunkan satu penyakit yang tak pernah kita dengar selama hari ini, virus corona ataupun COVID-19, yang hari ini masih lagi ada, bukan hanya sekadar di Malaysia, bahkan satu dunia ni masih ada lagi dengan COVID-19 ini. Dan ini adalah ujian di antara ujian yang terbesar yang Allah Taala turunkan kepada kita pada tahun 2020 ini. Dan tuan-tuan, 2020 ini juga menjanjikan macam-macam cerita pada saya, pada tuan-tuan. Saya pun kalau cerita COVID-19 ni 2 kali kena saringan. Waktu awal-awal tu sama dengan Ustaz Rodi Kemerahilan, ada kontak rapat dengan seorang pesakit COVID-19. Ujian juga pada saya. Kisah suka duka sepanjang 2020 ni. Mudah-mudahan jiwa kita, iman kita ketika mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan COVID-19 ni makin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggalkan 2020. Dan apa pula yang kita nak usahakan pada 2021 ini? Ada satu hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah dalam hadis itu, barang siapa tidak ada alasan, tidak ada keuzuran bagi mereka yang telah pun mencapai usianya 50 tahun ke atas dalam soal ibadahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis itu diperjelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, maksudnya bila mencapai umur 50 tahun ini, maka disitulah usia kita untuk menambah baik amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lagi alasan dah. Sebab kita telah pun mencapai separuh abad hidup kita, 50 tahun. Rasa-rasanya tuan-tuan, ada tak lagi separuh abad untuk kita dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? 50 tahun ini, kata Rasulullah, perjalanan kamu makin hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila perjalanan kita makin hampir dengan Allah, maka gunakan setiap ruang, waktu, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. 2020 habis dah tuan-tuan, ditutup catatan amalan kita dalam 2 kitab yang ditulis oleh kiraman katibin. Kalau yang di sebelah kanan tu nama kitabnya Illiyin, kitab yang mencatat segala amal baik kita, kitab yang namanya Illiyin. Yang di sebelah kiri pula kitabnya nama Sijjin, juga dicatat oleh malaikat. Ni perkara jahat kita, dosa, kesalahan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan pahala kita, kebaikan yang kita lakukan lebih banyak daripada dosa, kesalahan, kesilapan yang pasti juga kita lakukan sepanjang 2020 ni. Habis dah, kita tutup dah 2020. Memulakan 2021 ni tuan-tuan, apa yang kita nak usahakan 2021 ni? Untuk kita memperbanyakkan amalan kita, untuk kita memantapkan amalan kita, untuk kita membetulkan kembali amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab amal ini penting. Amal inilah yang akan menjadi teman pada kita nanti ketika mana kita berada dalam alam barzakh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika mana kita berada di yaumul mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu amal ini penting. Dan mudah-mudahan 2021 ni azam kita, matlamat kita, cita-cita kita untuk kita memperbanyakkan amalan kita, memantapkan amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sebut amalan ni tuan-tuan, amalan ni dia akan sampai satu level, satu tahap, satu tingkatan, satu maqam, satu martabat yang paling tinggi yang namanya taqwa. Tu paling tinggi. Sebut amalan, dia akan sampai pada satu tahap yang paling tinggi yang namanya taqwa. Sekarang rasa-rasanya kita sampai dah makam taqwa tu. Rasa-rasanya lama dah saya tak datang kat sini, hampir 9 bulan. Kalau mengandung salin dah, beranak dah. Rasa-rasanya sepanjang saya tinggalkan tuan-tuan, rasa-rasa sampai dah kita, ibadah kita ni, amalan kita ni sampai satu tahap yang namanya taqwa.
bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang nak sampai satu level yang namanya takwa ni, dia ada upgrade, ada penambahbaikan daripada sudut amalannya dengan Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa ni pertama sekali Allah Taala gelarkan, berikan gelaran at-taqwa ni pada siapa? Pada musuh kita yang namanya syaitan, yang namanya iblis. Iblis dan syaitan ni pada setiap langit Allah, nama dia berbeza-beza. Di langit yang kelima ia digelar sebagai at-taqwa, makhluk yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat dulu makam takwa ni daripada kita, musuh kita yang namanya iblis, yang namanya syaitan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Mukasyafatul Qulub, kitab menyingkap kalbu insan, karangan Imam Al-Ghazali. Kita sampai ada level yang namanya takwa ni. Sebab tu dalam soal ibadah ni tuan-tuan, dia ada upgrade, ada penambahbaikan. Kita ni ada tak cita-cita ni besok masuk 1 bulan kan? Ada tak cita-cita sekarang ni nak upgrade amalan kita, ataupun kita dah rasa dah selesa dengan amalan kita sekarang ni, bukan tak beramal. Orang yang nak cari takwa ni dia ada upgrade. Saya ambil contoh mudah lah. Orang yang solat itu baik atau jahat? Orang yang solat baik atau jahat? Tak berani nak jawab. Baiklah, walaupun dia solat seorang di rumah. Baik tak? Baik daripada orang yang tak solat. Sebab dia menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia solat seorang-seorang di rumah, tapi tak pernah meninggalkan solat 5 waktu, dia lebih baik daripada orang yang tak solat. Upgrade dia mana? Upgrade dia, orang yang solat 5 waktu secara berjemaah lebih baik daripada orang yang solat 5 waktu secara bersendirian. Itu upgrade dia. Faham ni? Kita ada tak orang yang solat berjemaah di rumah? Ada? Takkan ramai ini dia seriuskan dah. Ada tak? Ada. Upgrade ni orang yang menyempurnakan solat tu secara berjemaah. Apatah lagi kalau dia lakukan pada awal waktu. 50 tahun ni Nabi pesan pada kita apa? Dengan solat ni Nabi pesan pada kita, ketika mana sampai usia kamu 40 tahun, tolehlah, lihatlah akhirat, lihatlah ke belakang, tolehlah ke belakang, lihatlah akhirat ni. Tengok. Toleh-toleh je Nabi kata lihatlah akhirat. Bukan Nabi kata tinggalkan dunia tu, tak. Lihatlah akhirat dan memikirkan apakah bekalan kita untuk menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun Nabi ingatkan kita, bukan terus tinggal dunia tak. Dan bila sampai usia kamu 50 tahun, kata Rasulullah, pertama kata Rasulullah, jangan tinggal solat. Yang pertama Nabi pesan, jangan meninggalkan solat dah. Yang keduanya, jangan meninggalkan solat malam, tahajud dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyakkan dengan amalan-amalan sunat. Tu Nabi pesan pada kita. Sebab tu upgrade daripada solat ni, orang yang suka solat bersendirian, dia solat berjemaah. Bahkan orang yang solat berjemaah dengan kefarduan yang sempurnakan, dia juga menambah baik solatnya dengan menambahkan dengan amalan-amalan sunat. Dan tolong kata Rasulullah, bila sampai usia 50 tahun, jangan tinggal 3 amalan sunat ni. Apa 3 amalan sunat ni? Yang pertama, solat sunat subuh 2 rakaat. Yang kedua, solat sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Dan yang ketiga, solat sunat witir. Jangan tinggal. Umur 50 tahun lah. Ada sini yang bayar saya 48. Tak ada? Saya tak sampai 50 lagi. Tuan-tuan lah, Tok Imam tak sampai lagi. Dah 50 dah. 50 ni Nabi pesan, jangan tinggal 3 solat sunat ni. Solat sunat subuh, solat qabliyah dan ba'diyah zuhur, dan solat sunat witir. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, paling baiknya, orang yang paling baik menjaga kefarduan solat ni tidak pernah mengurangi solatnya 40 rakaat sehari semalam. Ada tak kita rasa-rasanya? 40 rakaat sehari semalam. Ada? Jangan tipu. 40 rakaat ada sehari semalam. Tu paling baik. Ini amalan para ulama. Macam mana nak dapat 40 rakaat Ustaz sehari semalam ni? 17 ada yang wajib dah. 17 rakaat ada yang wajib. Tambah dengan qabliyah, ba'diyah ada 14. Betul? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 2 rakaat 8, maghrib 2 rakaat 10, isyak 4 rakaat 14. 17 campur 14 31, betul? 31. Lagi 9 nak dapat mana? Bangun malam lah bodoh 3 bawah. Bangun malam lah. Solat sunat mutlak ataupun solat sunat wuduk 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, kemudian taubat 2 rakaat, sambung 3 dengan apa? Witir 3 rakaat jadi 9. 31 campur 9 berapa? 40 lah setiap hari. Boleh buat tak? Boleh buat. Bila? Waktu PKP dulu.
Masa mula-mula PKP bukan 40, 80 rakaat. Mula-mula PKP. Bila rentah gerih je lebuh 40 rakaat. Tu kita saya lah, bukan tuan-tuan warak lain. Tu upgrade dia. Maknanya orang yang solat bersendirian upgrade untuk solat berjemaah. Solat di awal waktu dan menambahkan dengan amalan-amalan sunat. Itu hebat. Orang yang sedekah pada setiap hari baik tak? Baiklah, sebab dia sedekah pada setiap hari, baik tak? Lebih baik orang yang sedekah pada setiap hari dengan menggandakan sedekah, itu lebih baik. Orang yang sedekah pada setiap hari itu baik tak? Baik daripada orang yang kadang-kadang sedekah, kadang-kadang tidak. Kita datang ke masjid ni bukan semua sedekah pun, betul? Ada waktu sedekah lah, ada waktunya tak. Tapi orang yang sedekah pada setiap hari walaupun RM1 lebih baik pada orang yang sedekahnya kadang-kadang. Tapi orang yang menggandakan sedekahnya pada setiap hari lebih baik pada orang yang sedekah pada setiap hari. Siapa sini ada menggandakan sedekahnya pada setiap hari? Sebab tu Nabi pesan pada kita, sedekah ni pada dua keadaan. Susah pun sedekah, senang pun sedekah. Kita mungkin waktu kita sedekah ni senang je, susah sedekah lah. Waktu susah sedekah cara susah, senang sedekah cara senang. Syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, orang syukur. Susah pun sedekah, senang pun sedekah. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, kata Allah. Dan kalau kamu syukur pada nikmat yang aku berikan kepada kamu, kata Allah, aku turunkan lagi daripada langit. Bukan sekadar daripada langit, bahkan kami keluarkan daripada dunia. Syaratnya apa? Syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Susah pun sedekah, senang pun sedekah. Kita sebut sedekah ni bila sebut sedekah, tuan-tuan, sedekah ni dia ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala ni. Dalam tahun 2021 ni kita tambahkan, lipat gandakan sedekah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Piramli pernah buat satu teka-teki. Kata Piramli, satu banyak, dua sedikit-sedikit, tiga jarang-jarang, empat kadang-kadang. Apa jawabnya? Kahwin. Waktu zaman Piramli betul kahwin. Zaman sekarang ni apa? Tabung masjid. Satu RM1 banyak, tak percaya buka orang. Dua RM5 sedikit. Tiga RM10 jarang. Empat RM50, RM100 kadang-kadang, tak percaya buka. Tengok, satu RM1 memang banyak. Kita tu sedekah, tu upgrade dia. Sama juga orang yang baca Quran. Baik tak orang yang baca Quran? Baiklah orang yang baca Quran. Lebih baik daripada orang yang tak baca Quran. Tapi orang yang lebih baik orang yang baca dan hafal Quran. Dia dapat dua pahala. Satu baca, satu hafal. Dan lebih baik orang yang nombor tiga, orang yang baca, orang yang hafal, orang yang faham dengan mana Al-Quran. Itu lebih baik. Kita yang mana? 1, 2, 3. Cakap betul? Jangan tipu. 1, 2, 3. Cakap betul? Kita baca dah lepas cukup lah baca. Saya bukan imam, kepala otakmu dia kalau imam tak payah. Maknanya selesa dah. Saya tak kata salah beramal dah, beramal, tapi sudah upgrade dia. Saya bukan imam, tak ada imam, dia lah hafal. Salah ke kalau nak hafal Quran? Dapat lebih kebaikan daripada orang yang hanya bacanya. Takkan nak bertahan daripada An-Nas sampai Ad-Duha tu je 30 tahun. An-Nas Ad-Duha. Mana? Jahama kita pun pening. Ada ke kitab Jahama? Rupa-rupanya juzuk amma. Orang parit tukar jadi Jahama. Jangan marah, saya pun orang parit. Tukar daripada juzuk amma jadi Jahama. Kita tu bertahan 30 tahun. An-Nas Ad-Duha. Naik sikit daripada Ad-Duha sampai An-Naba. Naik sikit, upgrade nya. Tak, saya bukan jadi imam. Saya pernah bertemu dengan seorang otai. Umur 58 tahun. Dia tumpang hafal Quran di Mak Tafiz. Umur 58 tahun. Ada sini ya nak? Yang dah pencen lah. 58 tahun masuk Mak Tafiz. Dia tumpang menghafal Quran. 63 tahun hatam Quran 30 juzuk. Tu usaha dia. Maknanya kecenderungan dengan Quran. Dia tahu kelebihan. Ni upgrade amalan. Yang ni upgrade. Bukan saya kata salah. Kita ni selesa dah dengan yang beramal pada kita. Selesa dah. Tapi upgrade dia. Upgrade ni nak sampai satu level yang namanya makam taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, amalan ini, kata ulama, amalan ni dia ada 5 kategori. Amalan yang kita buat selama hari ni, dia ada 5 kategori. Kita tak tahu sepanjang 2020 kita kategori yang mana. Saya cerita je pada tuan-tuan. Tuan-tuan tik je tuan-tuan yang mana tu je. Amalan ni ada 5 kategori. Yang pertama,
Orang yang beramal, kumpulan yang pertama ni, amalan dia tak sah dan Allah Ta'ala tak terima. Ni yang pertama. Amalannya, amalan yang dilakukan oleh kumpulan ni, amalan tu tak sah dan Allah Ta'ala tak terima. Bila tak sah, pasti Allah Ta'ala tak terima. Kenapa tak sah? Kenapa tak sah? Sebab fardu ain dia gagal. Faham? Fiqh dia gagal. Ada tak? Ada. Orang yang istinja tak tahu, qada hajat kecil, qada hajat besar tak tahu macam mana nak bersihkan, taharah tak tahu, mandi hadap besar tak tahu, sahaja aku mengangkat hadap besar 4 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Pakai sudah kursus perkahwinan, perkahwinan. Dia nak kata, ustaz, saya pernah mengaji dengan seorang ustaz tu, dia kata mandi hadap besar ni niat dengan air kena jatuh serentak. Dia kata, tuan-tuan balik, tuan-tuan cuba masuk dalam bilik air, niat dengan air serentak. Sahaja aku niat dulu, air tak jatuh lagi, tutup balik paip. Sahaja aku, air dulu, niat belum, tutup balik paip. Sahaja aku, itu sejam. Puak mentua ketuk pintu. Sampai dalam, saya siapa? Menantu ayah. Cepat sikit, ayah aku hadap besar. Puak mentua pun hadap besar. Kawan nak mandi bila masjid? Dah sahaja aku bila nak selesai bodoh tu. Ni fardu ain tak lepas ni, ada tak? Mungkin sini tak ada, tapi belah Mexico ada. Ada tak? Ada. Tok ni tak tahu fardu ain tak lepas. Sebab tu saya ingatkan pada tuan-tuan, ingatkan pada kita yang ada anak, yang ada cucu ni, hantar di mana anak kita ni? Sekolah agama rakyat. Tu tempat yang nak ajar pada kita tentang fardu ain ni. Nak ajar pada anak-anak kita tentang fardu ain. Bila dia masuk sekolah kebangsaan, saya tak menafikan sekolah kebangsaan, tapi kekerapan subjek agama tu berapa kali masuk menengah, lagi solat pun tak tahu. Bila tanya solat ni pecahnya pada 3, ada qauli, ada fi'li, ada qalbi. Yang mana satu qauli, yang mana satu fi'li, yang mana satu qalbi? Dia tanya kita balik, ada ke ustaz? 60 tahun semayang dah. 60 tahun semayang tak tahu pecah pada 3 tu, semayang macam mana? Semayang macam mana? Yang ini kumpulan yang pertama ni, kumpulan yang tanya yang mana? Orang yang amalan dia tak sah. Bila tak sah, Allah tak akan terima lah amalan tu. Ada tak? Tetap ada. Sebab bukan kata saya, kata ulama. Bukan kata ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan dia sah. Amalan dia sah, tapi tetap Allah Ta'ala tak terima. Amalan dia sah, tapi tetap Allah Ta'ala tak terima. Kenapa pula Allah Ta'ala tak terima? Mana aku tahu? Tanya Allah. Kenapa tak terima? Walaupun amalan sah, tak Allah Ta'ala tak terima. Fardu ain dia lulus, mumtaz, 100%. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak terima? Sebab apa? Akidah rosak. Akidah pula rosak. Walaupun ibadah tu lulus, akidah rosak. Ni rosak akidah, tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan pergi masjid, jangan pergi surau. Di situlah permulanya Covid tu. Tu keyakinan kita masa mula-mula tu. Covid ni tak ada ubatnya Covid ni. Siapa yang yakin Covid ni tak ada ubatnya, maka pada ketika itu gugurlah syahadahnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada satu penyakit ni dalam dunia ni yang takkan mampu disembuhkan oleh Allah dengan Al-Quran. Syifa'ul linnas, melainkan 2 penyakit. Selain pada tu semua ada ubatnya. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan Quran ni salah satunya sebagai apa? Syifa'ul linnas, perubatan bagi semua kesakitan dan bagi semua manusia. Allah Ta'ala tak kata hanya untuk orang Arab, tak kata hanya untuk orang Melayu, tapi semua manusia. Dia kata tak ada pula ubatnya. Bukan tak ada ubat, belum ditemui. Itu je, belum ditemui. 2 penyakit je dalam dunia ni yang tak ada ubatnya. Apa? Yang pertama, penyakit apa? Tua. Kalau ada ubat penyakit tua, tuan-tuan nak beli tak? 1 pil reganya 1000, nak beli tak? Takkan tu jangan tipu. Kita keluar tunggu duit Kedul SP ni, beli 3 beli. Rasa tua sikit telat, muda balik 27 tahun. Tapi tak ada. Pakailah botok macam mana pun tetap tua. Yang kedua, mati, tak ada ubat. Kalau ada pil yang menyembuhkan orang mati 3,000 harganya, beli tak? Kita beli ya. Yang paling kerap beli apa? Mak kempit. Mati je makan, hidup balik. Sendawa, lega dia. Tak ada. Ada orang yang yakin Covid ni tak ada ubat tu. Keyakinan, tuan-tuan, keyakinan. Sebab tu Imam Al-Ghazali pernah sebut dalam satu kitabnya, yakin ini dia ada 4 tingkatan. Yakin ni ada 4 tingkatan. Kita tengok selama ini yakin kita dengan Allah macam mana. Ada upgrade keyakinan kita.
Yang pertama wajibul yakin. Yang pertama sekali wajibul yakin. Yakinnya perintah solat daripada Allah. Yakin. Mayang dah? Tidak. Yakinnya sami'na wa asaina. Dengar tapi tak buat. Ada tak sini? Tak ada. Yakin tak? Solat tu perintah Allah. Yakin. Puasa perintah Allah. Zakat perintah Allah. Tutup aurat perintah Allah. Tapi buat tak? Tidak. Yang ni wajibul yakin. Sami'na wa ta'na. Sami'na wa asaina. Yang kedua ainul yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ni sami'na wa ta'na. Dengar dan buatlah perintah tu. Sebab perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kita panggil hakul yakin. Ni hebat ni hakul yakin ni. Orang yang yakin sungguh-sungguh pada Allah, rezeki hari ini dia habiskan hari ini sebab dia tahu kalau besok Allah Taala berikan kehidupan, tetap ada jaminan rezekinya dengan Allah. Ada sini jenis tu. Cakap tu ya. Kita mana ada tu rezeki jaminan. Kita kalau mulai pagi taruh sampai malam, betul tak ibu? Jangan tipu. Jangan makan yang habis kat bulan tu, ayam pun tak makan lagi. Anak pun makan sebelah ikan. Balik je suami di rumah tanya, abang nak makan? Mau dah. Lepas kuliah dia makan. Kabar lah. Itu marah. Ni hakul yakin. Dia sampai pada satu peringkat yang paling tinggi, isbatul yakin. Ini paling hebat ni. Isbatul yakin ni taraf-taraf pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala hebat. Kita sebab tu amalan yang kedua ni, amalan itu sah tapi Allah Taala tak terima. Sebab apa? Sebab akidah rosak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, akidah ni penting pada kita. Sebab tu kalau tuan-tuan baca riwayat hidup Profesor Hamka, dia sanggup meletakkan jawatannya sebagai Menteri Agama. Sebab apa? Sebab dia tak nak mengucapkan selamat menyambut hari Natal, selamat menyambut hari Krismas pada orang-orang Kristian. Dia tinggalkan jawatannya. Kalau kamu tak nak ucapkan kata Perdana Menteri, aku lucutkan jawatan kamu. Ambillah jawatan ni. Aku tak heran pun jawatan ni. Aku lebih mementingkan akidah aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebab tu lafaz ni penting. Lafaz ni penting. Lafaz ni perkara yang haram bagi kita boleh dihalalkan dengan lafaz. Lafaz mana? Akad nikah, betul? Bukankah mula-mula dia diharam pada kita? Sebelum dinikahkan, kita pun jabatlah tangan tu. Aku terima nikahnya. Alhamdulillah, saksi pun dengar. Jangan ambil saksi yang labang. Dah 7 kali dah aku terima nikahnya. Macam mana saksi? Tak dengar. Kawan dah 7 kali injut dah. Baru pengerusi masjid berkata, tu saksi tu labang. Ndak juga RM15 duit puan nikah tu. Dan itu halal dah halal pada kita. Halal pada dengan lafaz nikah tu. Dan dia kembali boleh jadi haram tak? Dengan lafaz apa? Lafaz cerai. Tuan-tuan ingat ada satu lagu tahun 70-an 60-an. Saya tak ingat penyanyi itu sebab bukan zaman saya tu. Dia cerai, lagu tu dia ceraikan isterinya, menangis isterinya di tengah hari, betul? Lagu tu. Dia menyanyi di studio, tertalak isterinya di rumah. Sebab lafaz. Tu sebab lafaz penting pada kita. Keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala hari ni tuan-tuan, yang merosakkan akidah kita ni bila nak menyambut tahun baru, ramai di antara kita yang rosak akidah. Menyalakan kembali apa yang telah diharamkan, ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali bila menyambut tahun baru. Ada 3 perkara tuan-tuan. Waktu disyariatkan azan ini, Nabi tanya pada sahabat, macam mana kita nak bagi tahu umat Islam ni bila masuknya waktu solat ni? Kata orang Yahudi waktu tu, wahai Muhammad, kita tiup ni, kita tiup trompet nak bagi tahu azan dah ni, waktu semayang tu dah masuk dah. Kata Rasulullah, Nabi tolak. Kata orang yang Majusi pula, kita nyalakan unggun api yang besar-besar nak bagi tahu waktu solat masuk. Nabi tolak. Kata orang Nasrani pula, kita bunyikan loceng nak bagi tahu waktu solat masuk. Tetap Nabi tolak. Akhirnya Nabi pilih apa? Ada sahabat yang cadangan pada seorang sahabat dengan mimpi yang datang daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka Nabi terima, maka diperdengarkan pada kita sampai hari ini dan sampai dari dunia di kiamat dengan apa? Dengan satu perkara yang namanya azan, lawangan azan. Kita bila setiap kali menyambut tahun baru, apa yang kita buat? Pertama apa? Dengar bunyi ding ding 12, 11, 10. Tu Yahudi. Tak, kita kembali menyalakan balik, ya? Mengembalikan apa yang telah Nabi tolak pada puak-puak Majusi pada malam tu.
Udah habis dah bunyi tu, kemudian apa? Bila sampai je satu tu ada percikan bunga api. Menyala balik bunga api yang dipadamkan oleh Allah ketika mana lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tolak dah dinyalakan bunga api ketika masuknya solat ni, waktu solat. Nabi tolak dah. Kemudian yang ketiga, bila habis je tambah-tambah dimulakan dengan muzik lah trompet. Mulalah pesta. Malam pesta muda-mudi. Tu yang kita buat. Nampak dah rosaknya akidah kita dengan Allah. Sebab yang ni kita betulkan balik. Apa yang kita dapat? Tiap-tiap kali apa yang kita dapat? Tahun baru ni tuan, tiap-tiap kali apa yang kita dapat? Saya ingat dulu Jaib, kemudian NGO, Dipul, setiap tahun baru malam ni kita akan buat macam-macam lah. Dipul tu. Pagi besok biasanya apa yang banyak didapati, biasanya yang pertamanya botol minuman keras, dan yang keduanya kondom. Ni yang paling banyak ditemui itu. Sebab tu tuan-tuan tengok bulan 1 2021, tuan-tuan tengok bulan September 2021 punyalah banyak anak-anak yang dilahirkan tanpa diketahui siapakah bapa pada anak itu. Tu yang berlaku pada kita. Sebab apa? Dia rosakkan akidahnya pada malam menyambut tahun baru. Yang ni yang kita takut ni, amalan kita yang kedua ni walaupun sah tapi Allah Ta'ala tak terima sebab akidah rosak. Walaupun pergi haji 11 kali lah, umrah tak usah cerita lah 33 kali lah. Mekah tu macam rumah kedua dia. Haji umrah ni banyak kali pergi lah. Kalau puasa Ramadan Mekah je, hebat tak hebat? Tapi kalau tanya di haji, boleh nak tanya dengan satu soalan ni? Ya, silakan. Apa pandangan haji tentang ayat Allah, tilka hududullah, hukum hudud ni hukum aku, kata Allah, dah wajib kamu sempurnakan ketika mana hidup kamu. Dia jawab, saya rasa lu tak. Kalau rasa-rasa masuk neraka, tak usah cerita banyak. Takkan nak main rasa-rasa pula hukum Allah. Saya rasa tak sesuai ni, kita kena kaji balik. Yang ni, ini akidah rosak ni, akidah rosak. Amalan rosak tapi Allah Ta'ala tetap tak terima, tebal apa? Akidah dia rosak. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang dalam beramal tu amalan dia sah lah. Yang ketiga, amalan dia sah dan Allah terima. Hebat dah. Amalan sah dan Allah Ta'ala terima. Tapi ketika mana di yaumul mahsyar nanti tuan-tuan, semua pahala daripada ibadah yang kita buat sepanjang hidup kita diberikan oleh Allah pada orang lain. Orang lain yang ambil pahala ibadah yang kita buat. Yang ni kita kena cek balik 2020. Ada tak? Kenapa? Kita tanya dengan Allah, ya Allah, kenapa ya Allah? Kami yang ibadah sampai lebam-lebam dai ni ya Allah, dengan ibadah yang kami lakukan, takkanlah ibadah kami diberikan pada orang lain. Apa salah kami? Apa dosa kami? Kata Allah, waktu di dunia dulu, dalam ibadah kamu dengan aku, kamu khianat pada orang lain, kamu zalim pada orang lain, kamu fitnah orang lain, kamu maki hamun orang lain, kamu kata-kata orang lain, maki orang lain. Dan di yaumul mahsyar nanti, orang yang kamu zalim, orang yang kamu khianat tu datang padaku. Wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Rabb, hari ini kami menuntut keadilan daripada-Mu ya Allah. Dekat dunia dulu dia zalim dengan kami Allah, dia khianat kami Allah, dia kata kami macam-macam, dia fitnah kami tak jawab pun. Dan hari ini di yaumul mahsyar ya Allah, kami menuntut keadilan padamu ya Allah. Kami nak dakwa dia dah apa ya Allah. Apa kata Allah? Kata Allah, kamu ambillah bahagian pahala yang ada pada dia, ambil. Habis semua pahala yang kita buat dekat dunia atas amalan yang kita buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertungkul lumba kita siang malam, pagi petang dengan amalan, akhirnya di yaumul mahsyar tu semuanya diambil oleh orang lain yang dalam hidup kita pernah khianat pada orang lain, pernah zalim pada orang lain, kata orang lain, maki hamun orang lain, fitnah orang lain. Tuan-tuan, ingat-ingatkan balik, muhasabah balik. Rasa-rasa ada tak khianat kita pada orang lain, zalim kita pada orang lain? Habis kita jadi orang yang paling miskin di mana? Yaumul mahsyar Subhanahu Wa Taala. Miskin dekat dunia tuan-tuan, ada kereta lagi. Miskin dekat dunia, ada rumah lagi. Tapi miskin yaumul mahsyar Subhanahu Wa Taala. Boleh ibadah dah? Tak boleh dah. Sebab bukan tempat untuk ibadah, tempat untuk dihitung segala amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang ketiga. Yang keempat, kumpulan manusia yang amalan dia Allah Ta'ala terima juga. Amalan dia sah dan Allah Ta'ala terima. Amalan tu sah, Allah Ta'ala terima. Tapi di yaumul mahsyar nanti, keseluruhan pahala ibadahnya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Allah Ta'ala bagi pada orang lain, yang ini Allah Ta'ala sendiri padam semua pahala ibadah yang kita buat. Kita tanya pada Allah, kenapa dipadam ya Allah?
Banyak amalan kami, patutnya banyaklah pahala. Kenapa tak ada langsung? Kenapa dia padam? Kata Allah, atas dua perkara. Atas dua perkara. Pertama, kamu tak pernah ikhlas dengan aku, kata Allah. Tak pernah ikhlas dengan aku. Tuan-tuan, ikhlas tak kita selama kita ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan tak melani ikhlas tak? Tuan-tuan tak tahu saya dah tak ikhlas atau tak jauh daripada kamera ni? Saya baru turun daripada kamera. Dan saya tak tahu tuan-tuan dah tak ikhlas atau tak. Dan kita sendiri tak tahu kita ikhlas atau tak. Siapa yang kata saya ikhlas Allah, dia tipu. Tuan-tuan, kita takkan tahu kita ikhlas atau tidak dengan Allah, melainkan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Imam Syafi'i ajar pada kita, pada setiap kali ibadah yang kita buat, sebelum dan selepas ibadah, maka doalah pada Allah, ya Allah, jadikanlah ibadah yang kami lakukan inilah yang paling terbaik Allah, yang paling ikhlas denganmu ya Allah, ikhlas daripada amalan ibadah yang sebelumnya. Yang ini kita doa pada Allah Subhanahu, pasti akan ada salah satu daripada ibadah kita yang paling ikhlas dengan Allah Subhanahu. Sebab tu ikhlas ni pintu langit Allah yang ketujuh. Bukankah ada amalan manusia yang dihumbankan kembali kepada Tuhan punya amalan sebab tak ikhlas dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana apa? Kerana dekat dunia lu, kata Allah, kamu suka mengungkit-ungkit kembali apa yang telah kamu berikan pada orang lain, pertolongan kamu, bantuan kamu. Kamu suka ungkit-ungkit. Sama juga tak ikhlas juga. Tak ikhlas dengan manusia, tak ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, apa yang kita dah tolong pada orang, tak usah cerita. Tak usah ungkit-ungkit. Tapi ni sebab ni tak puas hati ni rasa ni. Setan itu kerja dia, jangan marah dia. Dia akan masuk kan. Saya bukan apa ustaz. Dah lama dah ustaz datang, saya nak cerita sikit lah ustaz. Bukan apa ustaz, saya kecewa ke ustaz. Kenapa? Dia waktu dia susah ustaz, saya banyak tolong dia ustaz. Tapi sekarang ustaz, semenjak dia jadi YB, dia tengok saya ustaz, saya bagi salam pun dia tak nak jawab. Tuan-tuan, tak usah cerita apa yang kita dah tolong, selesai cerita. Tak usah cerita. Dia nak balas ke dia tak balas ke, itu hak dia. Tapi setiap perkara baik yang kita buat akan ada balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat baik bukan sebab nak tunjuk pada orang kita buat baik. Kenapa kita buat baik? Satu perkara je, kita buat baik sebab Allah suka orang yang berbuat baik, itu je. Allah Ta'ala suka orang yang berbuat baik. Manusia tak balas, tak apa, tapi tetap akan dapat balasan daripada Allah, sama ada dunia ataupun akhirat. Allah Subhanahu pasti ada balasan. Tapi syarat jangan ungkit. Jangan tak ikhlas dengan Allah. Kita dah ibadah, tak usah cerita. Saya ustaz sepanjang PKP ni, alhamdulillah ustaz, walaupun tak bebas juga bergerak ustaz, tapi alhamdulillah lah, semenjak PKP ni rasanya tak pernah tinggal tahajud. Habis. Walaupun betul tak pernah tinggal tahajud, tak usah cerita. Tak usah cerita pada orang. Ungkit, tak usah ungkit-ungkit. Isteri, kalau bergaduh dengan suami, tolong jangan ungkit. Kita kadang-kadang ungkit ni. Dengar je suami nak tambah seorang lagi tahun 2021. Dia mula, abang itulah, itu yang saya malas kalau kuliah dengan Ustaz Ridwan tu. Kejap-kejap poligami. Abang tu tengok kalau poligami sampai terangkat gelok ni. Belum masuk kereta dah kena marah. Belum masuk kereta, suka sangat, seorang pun tak tertanggung. Awak kena ingat, dia kalau marah dia tak panggil abang dah. Awak kena ingat, awak dulu masa susah siapa yang tolong? Kalau bukan bapa saya, kalau bukan adik-beradik saya yang bagi awak tu jawatan, siapa senang, dia kena ingat sikit. Nampak dia ukit. Tapi bukan muslimat sini, belah-belah New Zealand. Sini bagus. Tengok dia ungkit. Dia ungkit, tak usah ungkit lah, tak usah ungkit. Kita dah tolong selesai. Sama juga kita dengan suami, jangan ungkit. Kalau isteri kita buat salah pun, kita nasihatlah, jangan ungkit-ungkit. Awak kena ingat, dulu di mana tempat kamu? Aku kutip kamu daripada lembah yang hina, ku jadikan permaisuri. Kita tak usah ungkit-ungkit. Tak usah ungkit-ungkit. Selesai dia, tak usah ungkit. Bila ungkit habis, pahala ibadah tu dipadam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tak tahu dekat dunia ni, tak tahu dekat ni, tahu nanti mana di zaman masya-Allah Subhanahu wa taala, walaupun ibadah kita banyak, yang Allah Ta'ala terima satu je. Yang mana Allah Ta'ala terima? Orang yang amalan dia sah kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi ganjaran yang lebih besar menanti dia di yaumul masya-Allah Subhanahu wa taala. Tu je. Sebab tu nak masuk tahun baru ni tuan-tuan, kita muhasabah lah. Ada tak kita daripada mana? Kategori yang mana daripada 5 tadi? Mudah-mudahan kita ni kategori yang kelima, yang amalan kita sah kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada upgrade. Apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Dalam ni, dalam 2021 ni. Saya ambil 5 perkara je tuan-tuan. Ambil 5 perkara. 2021 ni kita azam pada 5 perkara.
keluar daripada kelompok 5 perkara ni menuju kepada 5 perkara yang lebih baik. Bukan pesan saya, juga pesan para ulama. Kita mulakan tahun 2021 ni dengan keluar daripada kelompok orang-orang yang jahil, duduk di kalangan orang-orang yang menambahkan ilmunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu je. Tambah ke ilmu kita, tambah-tambah zaman kita ni tuan-tuan, upgrade-nya tambah ke ilmu. Kebutlah. Kebut. Ada je kuliah datang. Ada kuliah datang. Sebab dengan ilmu ni di situlah tempat untuk kita beramal. Kena ingat pula, bila ada ilmu jangan tak beramal pula, sebab Allah tak akan terima orang yang ada ilmu kemudian tidak beramal, dan Allah juga tak akan terima orang yang beramal tanpa ilmu. Yang Allah Taala terima orang yang ada ilmu kemudian beramal dengan ilmu yang ada pada dia. Itu je. Kita ni ilmu ada tak? Ada, alhamdulillah, tapi beramal tak? Sebab tu tuan-tuan, zaman kita ni zaman yang pentingnya dengan ilmu pengetahuan. Yang datang pada kita ni macam-macam. Tuan-tuan tengok waktu dalam PKP lu, macam-macam perkara yang datang. Siapa kita pun tak tahu. Siapa kita pun pening. Ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, ustaz ni macam ni. Kita yang pening. Betul? Tu dengan ilmu. Mana menambahkan ilmu kita untuk faham dengan lebih kuat lagi kedudukan kita nanti, nilai ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila adanya majlis ilmu, datang ramai-ramai. Dulu dah tutup dah. Tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan pernah berada pada zon merah atau tak. Kita kalau zon merah tutup tu bukan tutup tu majlis, hanya dibenarkan berapa orang. Kuliah memang tak ada langsung dah. Jenis kita ni waktu tutup masjid, waktu tu lah menjerit, bukalah masjid. Orang pun nak semayang juga. Bila dah buka tak datang juga. Tu jenis tu, bukan belah sini, belah-belah lain. Waktu tutup masjid tu tengok dia bertempik. Bila dah buka masjid tak datang. Ni ilmu ni penting pada kita. Ilmu ni penting, tuan-tuan. Itu yang pertama, menambah ke ilmu. Yang kedua, kita keluarlah daripada kumpulan manusia yang kedekut pada manusia yang memperbanyakkan infaknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan infak kita dengan Allah. 2021 ni tuan-tuan, ada harta yang daripada kita infakkan untuk jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cerita pada tuan-tuan hebatnya sedekah. Hebatnya sedekah. Ya. Dalam satu kitab yang membicarakan tentang alam barzah Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama dalam kitab, kalau saya dalam kitab Imam Al-Ghazali, dalam kitab Imam Syafi'i pun ada cerita, bila berada dalam alam barzah nanti, setiap manusia tu dalam alam barzah akan dinyalakan dengan 4 api. Dalam kuburan kita nanti, dalam alam barzah kita akan menyala 4 api, dan 4 api ini akan terpadam dengan amalan yang tertentu. Maknanya satu api ni terpadam dengan satu amalan. Maknanya ada 4 api, dia kena ada 4 amalan untuk dipadamkan api yang berada dalam alam barzah kita nanti. Bila berada dalam alam barzah akan menyala api yang pertama. Bila menyala api yang pertama, dia akan dipadamkan dengan satu ibadah yang namanya solat. Tapi yang pertama akan dipadamkan dengan ibadah yang namanya solat. Apatah lagi kalau dalam hidup kita berbanyakkan dengan solat sunat. Solat sunat. Sebab tu ulama beramal dengan amalan tadi 40 rakaat setiap hari. Kalau yang wajib je ustaz, padam tak? Kalau yang wajib, api tu akan padam juga, tapi dia ambil masa sikit lah. Dia ambil masa sikit. Tetap juga merasai kepanasan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak kata tak padam juga, tapi dia ambil masa, sebab hanya solat yang wajib saja, tidak diperbanyakkan dengan solat-solat sunat. Sebab tu kita tambahlah dengan solat-solat sunat. Kalau tak mampu pun dengan qabliyah ba'diyah, tak mampu dengan solat-solat sunat, jangan lupa 3 solat sunat tadi itu je. Jangan lupa 3 solat sunat. Solat sunat subuh, solat sunat qabliyah ba'diyah zuhur, dan solat sunat witir. Tuan-tuan, dalam mazhab Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Maliki, Hanafi, mazhab Hanafi ni, kalau tuan-tuan tanya pada dia solat ada berapa waktu, dia akan jawab apa? 6. Dia akan jawab 6. Tuan-tuan jangan kata dia gila. Apa gila dia ke solat nak waktu yang jenis mamuk ni, ya? Dia solat dia wajib dia 6 waktu. Kenapa wajib 6 waktu? Diwajibkan ke atas mazhab Hanafi ataupun mazhab Abu Hanifah ni, solat witir diwajibkan. Diwajibkan bagi mazhab Abu Hanifah. Sebab dia ambil hadis tu, Nabi tidak pernah meninggalkan 3 solat sunat. Solat sunat subuh, solat sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur, dan solat sunat witir. Atas perkataan tidak pernah meninggalkan, dia ambil solat sunat witir itu diwajibkan bagi mazhab Hanafi ataupun mazhab Abu Hanifah. Dia ada dah solat sunat dia, kita
kita untuk dipadamkan api pertama yang berada dalam alam barzah Allah Subhanahu wa taala. Terpadam api yang pertama dengan amalan yang namanya solat. Bila terpadam api yang pertama, akan menyala pula api yang kedua. Dan api yang kedua ni akan terpadam dengan satu amalan yang namanya apa? Puasa. Dan saya yakin tuan-tuan, kita mampu untuk melaksanakan puasa-puasa yang difardukan ke atas kita. Tapi puasa sunat, kalaulah diperbanyakkan dengan puasa sunat, maka api itu akan mudah terpadam. Sebab tu ulama ingatkan pada kita, kalaupun tak mampu nak perbanyakkan puasa sunat, jangan tinggal puasa sunat ni sebulan 2 kali, 2 hari je. Betul, dalam setiap bulan kita boleh buat puasa sunat ni ada 11 hari. 8 hari puasa Isnin Khamis, 3 hari puasa hari putih, betul? 11. Kalau tak mampu buat 11 pun tak apa, buat 2 je. Saya ingatkan pada tuan-tuan, antara azam kita tahun depan, boleh tak? Azam kita tahun depan, kita puasa sunat 2 hari je sebulan. Kita buka dengan hari Isnin minggu pertama, kita tutup dengan hari Khamis minggu keempat. Boleh tak boleh? Semua diam je. Tak boleh, tak boleh. Isnin habis 2 hari je. 2 hari je sebulan. Takkan tak boleh 2 hari sebulan? Kalau tak bagi hak tuan-tuan lah. Tapi sekurang-kurangnya, sebab ulama ingatkan pada kita, sebab puasa ni, sebab antara amalan yang akan memadamkan api yang kedua adalah alam barzah tu, satu amalan yang namanya puasa. Bukan sekadar puasa yang wajib, tapi ditambah dengan puasa-puasa yang sunat untuk dipermudahkan dipadam api yang berada dalam alam barzah kita nanti, yang kedua. Maka terpadam api yang kedua. Dan bila terpadam api yang kedua, akan menyala pula api yang nombor 3. Menyala api yang ketiga. Dan bila menyala api yang ketiga, tuan-tuan, akan dipadamkan dengan satu amalan yang namanya apa? Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya aku berserta bersama dengan orang-orang yang sabar, kata Allah. Sabar. Dan sabar ini pula dia ada 3 peringkat. Dia kena sabar atas 3 peringkat ni, barulah disebut kita sebagai orang yang sabar. Kalau 1/3 ataupun 2/3 tidak lagi boleh dikatakan kita, dikategorikan kita sebagai orang-orang yang sabar. Sabar ni ada 3 peringkat. Yang pertama apa? Sabar mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar meninggalkan apa sahaja yang ditegah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar menghadapi segala ujian, cubaan, bala, musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sabar dia 1/3 je ataupun 2/3 je. Saya tak kata tak ada yang sabar pada 3/3, tapi berapa ramai? Kita ni dalam ibadah yang kita buat, kita sabar dengan mentaati perintah Allah, sabar dengan meninggalkan larangan Allah, tapi tak sabar dengan ujian Allah. Allah Taala uji sikit je. Tuan-tuan, Allah Taala uji sikit je. Allah Ta'ala uji. Covid ni besar lah. Covid ni kita tahu, kita pun terkejut mula-mula. Saya tuan-tuan, waktu mula-mula KKM panggil untuk swab, tengah tasbih, jatuh tasbih, aduh habis dengan Ustaz Rodi Kemurahilan. Tu ujian pada saya tu. Maknanya dalam ibadah Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala uji sikit je. Bukan Covid ni kita kata besar, Allah Ta'ala uji sikit. Apa? Allah Ta'ala uji kita dengan cuaca je. Ada orang tengok, Allah Ta'ala bagi cuaca panas, ngomong tak? Panas betul Seri Iskandar sekarang ni. Berkembang dalam rumah. Berkuat. Panas betul. Sebab tu bila musim panas ni, masjid surau penuh orang. Kita tanya pengurusi, kenapa pengurusi ramainya orang malam ni, ada forum perdana ke? Tahu Ustaz, kenapa? Sebab musim panas. Apa kaitan pula? Ada aircon. Oh iya ke? Sebab rumah semua tak ada aircon. Datang masjid surau sebab ada aircon. Cukup ramai. Kita ni bagi panas sikit lah. Rumah dah panas betul. Tak ada hujan. Setitik pun tak ada hujan. Saya tak kata sini, tapi ada tak? Ada merungut. Allah Ta'ala tukar sikit, bagi hujan. Udah hujan pula. Merungut lah. Dah hujan pula. Jelik je mata hujan. Celik je mata hujan. Nak tidur malam tadi pun hujan. Bangun pagi pun hujan sesaja pun. Yang paling marah ibu. Saya pun kena marah. Abang tahu salah tukar-tukar jubah, pakai je jubah tu. Yang jemur pun tak keren lagi. Kena marah. Orang rumah marah. Anak-anak kena marah. Tak payahlah tarik-tarik baju. Mak marah. Memang perempuan ni, dia ni memang dengan kain dah kerja dia. Memang tu jangan marah dia dengan kain. Subuh dah basuh kain dah. Pagi sidar kain, petang angkat kain, malam lipat kain, malam sikit nyusun kain, tengah malam ni hilang kain. Tu je. Jangan marah dia. Tu nak buat mana? Tapi mengungut tak? Mengungut lah. Bagi hujan, pemungut bagi panas, pemungut. Tu macam mana kata sabar tu?
Belum ujian dengan ni, dengan pahala musibah yang besar-besar, bagi ujian cuaca je mengut-ungut tu macam mana kata sabar? Maknanya yang ketiga ni akan terpadam dengan satu ibadah yang namanya kesabaran dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam ibadah, mulut kena sabar, mulut kena sabar. Orang kata kita diam, orang kata kita diam, tak usah cerita banyak-banyak, diam. Ni, itu antara kesabaran pada kita. Itu yang ketiga. Yang keempat menyala api yang keempat. Bila padam api yang ketiga akan menyala api yang keempat. Tuan-tuan, api yang keempat ni dia berbeza sikit. Bila menyala api yang keempat, dia akan menyalakan kembali api yang ketiga, api yang kedua, api yang pertama. Yang tadi padam lah. Yang tadi semua padam api itu. Tapi bila menyala api yang keempat, api yang pertama, api yang kedua, api yang ketiga turut menyala kembali. Maknanya dalam alam barzakh tu empat api ni akan menyala. Dan dia akan terpadam dengan satu amalan yang namanya yang namanya sedekah. Dengan satu amalan yang namanya sedekah. Sebab tu Nabi pernah ingatkan pada kita, orang yang sekarang ni berada di alam barzakh, dan kalaulah Allah Ta'ala benarkan dia hidup walaupun untuk sehari, apa yang dia akan buat? Dia akan sedekah lah hidupnya. Dia tak nak buat apa dah, dia melainkan sedekah. Sebab dia tahu hanya sedekah yang mampu memadamkan api yang ada dalam alam barzakh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, sedekah ya. Sedekah. Tak ada orang yang akan jadi miskin dengan sedekah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki. Tuan-tuan, bila sebut sedekah dia berkaitan dengan rezeki. Rezeki ni kena ingat satu, rezeki ni bukan apa yang kita cari, tapi apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Bukan apa yang kita cari. Rezeki ni kadang kita cari lain, dapat lain. Itulah rezeki kita. Rezeki ni bukan yang kita cari, tapi apa yang Allah Ta'ala beri pada kamu, itulah rezeki. Ada orang cari lain, dapat lain, rezeki dia. Ada orang tanam jagung tapi dapat makan sardin. Boleh tak boleh? Ya ke boleh ni? Tanam jagung dapat makan sardin. Kita kata pelik pula, tapi itu rezeki dia. Macam mana pula ustaz tanam jagung makan sardin? Ustaz ni betul ustaz. Jangan buat-buat cerita pula, betul? Orang yang tanam jagung, biasa jagung tanam tepi sungai. Baru nak kutip jagung tu dah boleh kutip dah jagung, berlaku banjir besar. Tenggelam jagung. Dengan rumah-rumah pun hampir tenggelam, dipindahkan ke penginapan sementara tu. Dekat penginapan sementara tu makan sardin ke makan jagung? Makan sardin lah, bodoh tu ke bang? Tu namanya tanam jagung makan sardin bang. Rezeki. Kita nak makan jagung, tapi Allah Ta'ala rezekikan kita dengan sardin. Boleh tak boleh? Sebab tu rezeki bukan yang kita cari, tapi apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakinlah dengan sedekah. Sedekah infak lah untuk jalan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu yang kedua. Yang kedua maknanya kita berbanyakkan hidup kita dengan sedekah, keluar daripada golongan orang-orang yang kedekut pada orang-orang yang menginfakkan harta bendanya pada jalan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, pertama-tama bila tuan-tuan tahu ada orang nak bina masjid, bila ada orang nak bina masjid, di situlah kita letakkan infak kita yang paling banyak. Sebab belum ada lagi masjid. Bila ada duit kita di situ, sedekah kita di situ, maka dibina bangunan. Apa saja yang masuk dalam bangunan tu semua pahala dapat kita, walaupun kita tak angkat, kita angkat, tapi sebab duit kita ada dalam infak pembinaan bangunan itu. Tu hebatnya orang yang membina bangunan masjid. Kalau dah siap masjid, tuan-tuan hantar kapet, dapat pahala kapet je. Hantar ekor, dapat pahala ekornya. Tapi orang yang membina masjid, apa saja yang masuk dalam masjid tu, disebabkan ada bedaan itu, maka apa saja yang masuk dalam masjid tu, semua saham tu dapat pada dia. Sebab tu rebut. Kita tak dengar ada orang nak bina masjid. Masjid mana pula ni? Patani, ada sorak tak? Tu jenis kita. Bagilah, soal dia tipu, dia jawab dengan Allah. Kita bagi tu tetap dikira sebagai infak kita untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua. Kemudian yang ketiga kita keluar daripada orang-orang yang banyak melakukan dosa kepada orang-orang yang banyak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, habis dah setahun dah 2020. Berapa kali taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita baca sirah Nabi Adam alaihissalam, satu dosa yang dia buat dengan Allah Subhanahu 40 tahun, menangis dengan Allah sehingga mengalir air matanya. Kita habis dah hari ni, habis dah setahun 365 hari. Berapa kali menangis dengan Allah? Berapa kali menangis dengan Allah untuk ingat dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, kita ni umat Nabi Muhammad syukur banyak-banyak dah pada Rasulullah. Syukur, terima kasih banyak-banyak pada Rasulullah sebab taubat ni. Asalnya taubat ni tuan-tuan, bukan pada keadaan sekarang ni. Asalnya taubat bila Allah Taala bagi tahu pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad,
Taubat terakhir bagi umatmu aku terima setahun sebelum tarikh kematiannya. Itu taubat yang pertama. Ni untuk kita umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala terima bila? Setahun sebelum tarikh mati kita. Kalaulah kita mati pada 31 hari bulan Disember 2021, inilah hari terakhir taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasa-rasa macam mana? Rasa-rasa. Bila dengar tu menangis Nabi. Menangis, ya Allah, kata Rasulullah. Wahai Tuhan, wahai Rabb, aku mohonkan padamu ya Allah. Rahmat kasih sayanglah pada umat aku, Allah. Permudahkan bagi umat aku ya Allah. Setahun tu lama sangat Allah. Dia mudah lupa. Dia mudah lalai. Dia terberdaya dengan dunia Allah. Mudahkan bagi umat aku ya Allah. Allah Ta'ala mudahkan bagi setahun. Bagi sebulan. Daripada setahun jatuhkan, kurangkan jadi sebulan. Bagi sebulan. Bagi sebulan pun Nabi merayu lagi, ya Allah, mudahkan lagi ya Allah, mudahkan lagi ya Allah. Allah Ta'ala bagi seminggu. Bagi seminggu pun Nabi merayu lagi, ya Allah, mudahkan lagi ya Allah, mudahkan lagi. Bagi sehari. Sehari pun Nabi merayu kepada Allah. Akhirnya taubat yang terakhir akan diterima bagi semua manusia. Akan berlaku ketika mana? Ketika mana nyawa belum sampai di bahagian kerongkongan. Matahari belum terbit daripada bahagian barat. Itulah taubat terakhir bagi setiap manusia yang banyak melakukan dosa dan salahnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita, Nabi dah mudahkan macam tu, kita macam mana dengan taubat? Betul tuan-tuan, tetap kita akan kembali melakukan dosa pada Allah, tapi taubat. Pernah ditanya pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wahai Ali, bagaimanakah aku ni? Apakah taubat aku akan diterima oleh Allah? Aku melakukan dosa, kembali balik bertaubat pada Allah. Kembali balik melakukan dosa, bertaubat kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Sayyidina Ali, bila setiap kali kamu melakukan dosa, maka bertaubatlah dengan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan sampaikan kamu pada satu kepuncak yang namanya taubat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Apa maksud taubat nasuha ni? Maksud taubat nasuha ni tuan-tuan, dia tidak ada terlintas lagi untuk melakukan lagi dosanya dengan Allah Subhanahu, maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lintasan pun tak ada. Niat pun tak ada nak buat. Tak terlintas langsung. Yang ni nama taubat nasuha ni. Betul tetap kita akan berdosa pada Allah, tapi taubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya itu kita berbanyakkan daripada orang-orang yang banyak melakukan dosa kepada orang-orang yang banyak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita keluar daripada orang-orang yang banyak berkata dusta kepada orang-orang yang berkata benar. Yang ni lidah tadi ni. Yang lidah tadi ada umpat keji, ada adu domba, fitnah dan sebagainya. Yang ni yang kita takut dalam ibadah. Maknanya masuk tahun 2021 ni kita hanya berbicara pada perkara yang baik je. Baik untuk dunia, baik untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan langsung tak boleh bicara. Nabi kata bicaralah, tapi jaga-jaga bicara kamu, kata Rasulullah. Jangan sampai dalam gurauan pun ada dustanya. Dalam gurauan pun ada dusta. Nabi lah. Sebab di situ tetap juga berdosa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu jaga lidah baik-baik. Habis Ustaz, kalau orang kata kita, tuan-tuan, kalau orang kata pada kita pun biarlah orang kata pada kita. Jangan balas balik. Kita ni jenis tu, ibadah dah hebat dah, tapi bila orang kata kita sikit, kita mula nak balas balik. Tuan-tuan, kita tunduk sikap, kita ambil peribadi Imam Syafi'i. Bila orang kata dia tak marah, bahkan diberikan hadiah. Dia berikan pada seorang pemuda sebakul buah, sebab perkataan dia yang menghina Imam Syafi'i. Bagi dia seraga buah, terkejut dia. Dia kata, kenapa Tuhan bagi saya? Aku tahu kamu banyak kali kata pada aku. Betul atau tak? Betul Tuhan, maafkan aku. Tak apa, aku maafkan kamu. Tapi kalau kamu nak banyak lagi, kata aku banyak lagi. Kalau nak lagi banyak buah aku bagi, kata lagi. Ada sini jenis tu. Ada. Ni nampak tu. Tak apa kamu Tuhan kata. Tu kita. Ni Imam Syafi'i. Lagi banyak orang kata, lagi dia bagi hadiah. Kita boleh? Tu Imam bagi hadiah. Orang kata banyak bagi hadiah. Boleh? Kita kata kamu lah. Tu kita. Mana lidah jaga baik-baik. Kalau orang kata kita, tuan-tuan biar. Pernah dia tanya pada seorang ulama, pada seorang tuan guru, anak murid dia tanya, wahai tuan guru, kenapa tuan guru tak jawab balik apa yang dia telah kata pada tuan, sedangkan tuan tak buat pun benda tu? Dia tuduh tuan macam-macam. Kata sekarang ni dah sampai rapat dah, padak dah, dia kata tuan, kenapa tuan tak jawab sedangkan tuan mampu untuk jawab? Dia kata tak usah jawab lah, tak usah jawab. Kenapa tak jawab? Kalaulah aku jawab, aku telah membuka keburukan aku sama dengan dia. Itu jawapan tuan guru. Kita orang yang ibadah, tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan orang yang ibadah. Bila orang kata kita, yang kata kita orang yang jahil pada kita, yang tak ibadah pada kita, jangan jawab lah. Kalau kita jawab, kita telah membuka keburukan kita sama dengan orang yang kata kita. Bahkan mungkin dia lebih baik pada kita. Dia kata kita atas sikap kejahilan dia. Kita, kalau kita balas balik, atas sikap ilmu yang ada pada kita, mana lebih rendah darjatnya? Kita.
Sebab tu kata Tuhan, tak payah jawab, jangan jawab. Sebab kalau kita jawab, kita telah membuka keburukan kita sama lah dengan dia. Bukankah Abu Bakar ketika mana dihina, dicaci maki oleh seorang Yahudi, dia tak jawab? Dia tak jawab. Itu Sayyidina Abu Bakar. Ketika mana dia jawab, Nabi tinggalkan dia. Kata Nabi, waktu kamu tak jawab, semua pahala pada kamu, semua pahala pada kamu. Tapi bila kamu jawab, syaitan telah ada dengan kamu. Dan aku tak suka duduk dekat syaitan, aku lagi tinggalkan kamu. Barulah Sayyidina Abu Bakar tahu. Tu Sayyidina Abu Bakar, bukan Haji Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Kita ni orang kata dia, tak cerita banyak-banyak. Jangan. Dan ketika mana kamu tak balas balik kata-kata dia, kamu telah menjaga kehormatan diri kamu, dan kamu juga telah menjaga kehormatan diri dia. Tu ulama. Tu ulama tu hebat. Sebab tu Nabi pesan, tak ada orang yang lain yang lebih hebat pada ilmunya zaman kita ni melainkan para ulama. Betul? Pernah anak murid tanya, wahai tuan guru, kenapa tuan guru nak menceraikan isteri tuan guru? Apa salah daripada tuan guru? Kata tuan guru, aku tak boleh jawab sebab dia isteri aku. Bila dah berlaku perceraian, dah berlaku perpisahan, anak murid tanya, tuan, apa salah dia? Apa salah isteri tuan guru? Sekarang tuan dah bercerai, tuan guru jawab, aku tak boleh cerita sebab dia bukan lagi isteri aku. Tu tuan guru, kita belum cerai dah cerita dah. Aku. Tu beza. Tu sebab kalau orang kata kita diam. Kata tuan guru, wahai anak muridku, singa tetap akan ditakuti walaupun dia diam. Faham ni? Singa akan tetap ditakuti walaupun dia diam. Tuan-tuan balikkan, tengok depan pintu pagar ada singa. Nak masuk tak? Jauh sikit. Ada. Walaupun dia diam, dia tak akan jawab apa pun. Dia buat cerita. Takut tak takut? Cakap saya. Kita tidur motor imam lah. Sebab depan rumah kita ada. Walaupun dia diam, singa tetap akan ditakuti walaupun dia diam, kata ulama. Tapi anjing tidak akan dihindarkan walaupun dia sering menyalak. Faham ni? Faham tak? Anjing tidak akan dihindarkan walaupun dia menyalak saja. Ada tuan-tuan bising, anjingnya lantak dia mana. Itu perumpamaan yang ulama bagi pada kita. Dalam ibadah, tuan-tuan tak usah cerita lah. Kalau orang kata kita diam, kita jangan balas. Mana jaga lidah kita dengan baik. Takut amalan kita nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat kan? Yang keempat dan yang kelima. Saya habis tutup dengan yang kelima lah, sebab kuliah kabur sejam ya. Sebab bayar sejam, saya kata sejam je tu je. Yang kelima apa? Keluar daripada kumpulan manusia yang suka berpecah belah kepada manusia yang bersatu atas dasar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sekarang ni waktu untuk kita bersatu menguatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, cerita tentang siasah politik ni kena cerita di surau, kena cerita di masjid, nak bagi kita ni faham. Jangan tak boleh tak agama dengan politik dipisahkan. Kalaulah dipisahkan agama dengan politik, maka politik akan membenarkan rasuah. Politik akan membenarkan salah guna kuasa. Sebab tu Nabi pesan, apa saja yang kamu nak buat dekat dunia, letakkan agama di hadapan. Kita nak buat apa pun dekat dunia, letak agama di hadapan. Kalau agama membenarkan, tinggalkan orang lain. Tapi kalau agama kata jangan buat, walaupun orang lain kata buatlah sekali-sekala, tetap juga kita mengikut apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tak faham, dengan politik, maka kita jadi macam ni. Tuan-tuan kena baca sejarah bagaimana Asia Tenggara, betul. Yang ketiga, dulunya Islam merangkumi semua negara yang ada di Asia Tenggara. Bagaimana Filipina yang dulu 9 wilayah tu semuanya Islam. Tapi sebab apa? Sebab tak faham dengan politik, berlaku pemberontakan dan sebagainya. Sekarang ni tinggal satu wilayah je yang di Filipina yang Islam. Kemboja yang dulu dah hebat dah dengan Islam, habis. Sekarang habis. Singapura yang dulu hebat dengan Islam, yang nama asalnya apa? Temasek. Pernah belajar? Takkan belajar sejarah Temasek tu. Islam tak Islam, tapi bila masuk barat, apa yang tinggal pada Singapura? Apa yang tinggal pada Singapura? Ni sebab kena faham. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kembali kita bersatu untuk atas dasar agama Allah Subhanahu Wa Taala tu je. Bukan sebab kepentingan mana-mana, tak. Hanya atas dasar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan percayalah tuan-tuan, Islam kata Allah, dia tetap akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ya'lu wa la yu'la. Islam mesti berada pada satu tempat yang lebih tinggi pada agama yang lain. Dan akan sampai satu masa nanti kata Rasulullah, tidak akan ada satu rumah dalam dunia ni yang tidak akan dimasuki oleh agama yang aku tinggalkan. Saat itulah akan bangkitnya agama yang namanya Islam. Sebab tu hari ni kita kena faham kembali, untuk kita bersatu untuk apa? Untuk hanya agama Allah Subhanahu Wa Taala tu je. Maknanya 5 perkara tu.
Untuk kita keluar daripada 5 kelompok yang lama, kita keluar pada 5 kelompok yang baru. Untuk tahun 2021 ni untuk apa? Untuk meningkatkan, memantapkan amalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita sampai pada tahap yang kelima, amalan yang sah mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata ulama, hidup kita ini dibahagi pada 2 keadaan. Hidup kita ni ada 2 keadaan. Satu kita panggil keadaan yang bukan kita pilih. Satu lagi keadaan yang kita pilih. Dibahagikan pada 2 bahagian. Macam itulah senang. Hidup ni dibahagikan pada 2 bahagian. Satu bahagian yang bukan kita pilih, satu lagi bahagian yang kita pilih. Apa bahagian yang bukan kita pilih? Mak bapak kita bukan kita pilih. Adik-beradik kita bukan kita pilih. Suami isteri kita bukan kita pilih. Agama kita bukan kita pilih. Allah Ta'ala berikan kita Islam tu daripada kita. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah. Ada orang yang asalnya agama dia lain, tapi Allah Ta'ala pilih dia untuk duduk dalam satu agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Warna kulit kita bukan kita pilih. Ada orang kulit dia gelap sikit, orang panggil dia tam-tam, sampai tua orang panggil tam. Walaupun dalam keluarga dia hitam sangat, tapi sebab kulit dia bukan dia pilih. Tuan-tuan, kita bawa kenderaan di lorong kiri dengan hak laju yang digunakan, orang langgar pada belakang, kita pilih dah? Bukan kita pilih. Kita jaga kesihatan kita baik-baik, tapi Allah Ta'ala uji juga dengan kesakitan, kita pilih dah? Bukan kita pilih. Yang bahagian yang bukan kita pilih, jangan khawatir, jangan susah hati, sebab semua itu akan diberikan, dianugerahkan apa? Pahala. Sebab bukan kita pilih. Bukan kita pilih, kata ulama, semua diberikan pahala. Sebab bukan kita pilih pun, Allah Ta'ala berikan pahala. Tapi khawatirlah, kata ulama, khawatirlah, susah hati tentang yang kita pilih. Sebab bila sebut kita pilih, dia ada 2, antara pahala dengan dosa. Sebab kita pilih. Yang bukan kita pilih, semuanya Allah Ta'ala berikan pahala. Yang kita nak khawatirkan, yang kita nak risaukan sekarang, tuan-tuan, yang kita pilih. Rasa-rasanya sekarang ni kita pilih betul atau tidak? Yang kita pilih sekarang ni betul atau tidak? Ada orang pilihan dia tepat pada masa yang tepat, pada suasana yang tepat, dengan keadaan dia yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dengan sihat yang ada pada tubuh badan dia, dengan kelapangan masa yang ada pada dia, dia memilih untuk duduk dalam masjid ini untuk dengar kuliah, dengar ceramah. Waktu tu pilihan dia tepat. Ada tak orang yang salah pilih? Ada tak orang yang salah pilih? Yang sekarang dekat rumah dengan kesihatan dia ada dekat rumah dengan kelapangan masa dia, tapi dia tak datang ke haji. Ada tak ada? Maknanya waktu tu dia telah membuat pilihan yang salah dengan kesihatan yang Allah Ta'ala beri pada dia, dengan kelapangan masa yang Allah Ta'ala beri pada dia. Ada orang dia memilih untuk bersama-sama dengan ulama, jatuh bangun dia tetap bersama-sama dengan ulama. Tapi ada orang yang pilih untuk apa? Duduk sama orang yang menentang pula ulama. Ada orang yang memilih untuk sama-sama menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada orang yang memilih untuk apa? Untuk menidakkan, untuk menafikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, yang kita pilih, yang ini ada 2, antara dosa dengan pahala. Sebab tu biarlah Allah yang membuat pilihan untuk kita, bukan kita. Sebab kalau kita pilih, kita tak tahu yang kita pilih itu benar atau salah. Tuan-tuan, biar Allah yang membuat pilihan pada kita. Sebab tu ulama dia beramal dengan satu solat yang kita jarang-jarang usahakan, yang namanya solat istikharah. Itu amalan ulama pada setiap harinya sebelum memulakan kehidupannya, dia akan buat solat istikharah supaya pilihannya biarlah Allah yang menentukan pilihan. Kita sebut solat istikharah bila buat? Bila dia pertemukan dengan jodoh, nak pilih yang mana antara Ukasyah Sandros dengan Lydia Sandros, antara Aida Johari dengan Nabila Ghazali, antara Imam Embong dengan Aida Jebat, antara Eni Zakri dengan Aina Abdul. Ustaz tahu semua. Artis biasa lah. Ya ini baru kita buat solat isyarat, saya tak kata salah. Tapi ulama setiap hari, tuan-tuan, sebab setiap hari dalam hidup kita ada pilihan. Tuan-tuan keluar pada masjid ni ada pilihan tak? Ada pilihan? Sama ada balik nanti nak bangun solat, nak meneruskan ibadah kita dengan Allah, ataupun cukuplah solat sunat subuh, lepas tu cukuplah malam tadi dah kuliah, itu pun dah berjuta pahala lah.
Sebab tu biarlah Allah Ta'ala yang buat pilihan itu. Sebab bila Allah Ta'ala buat pilihan, pasti pilihan itu pilihan yang terbaik. Sebab dalam hidup kita ada dua jalan tu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasah. Ni dalam hati kamu ada dua pintu, kata Allah. Dan biarlah setiap hari pintu yang ada dalam hati kita ni pintu para malaikat Allah Subhanahu. Sebab bila kita dengan malaikat, malaikat akan bawa kita pada pilihan yang paling tepat. Tapi kalau pintu tu pintu yang dibawa oleh syaitan, syaitan akan bawa kita pada pilihan yang menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hidup ini pilihan, maka pilihlah yang baik. Mudah-mudahan tuan-tuan 2020 pilihan kita semua pilihan yang terbaik. Untuk kita kekalkan lagi pilihan kita dalam menghadapi 2021 ini. Setiap masalah, tuan-tuan, setiap hidup ni ada masalah. Kita tinggalkan 2020, kita kembali pada 2021 ni dengan menghadapi masalah yang tetap akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah memperkecilkan masalah, kata ulama. Walaupun masalah tu kecil. Cuma dengan masalah kita membesarkan jiwa kita, bukan membesarkan kepala kita, tak, membesarkan jiwa. Hadapi masalah sekecil mana pun dengan jiwa yang besar. Seorang anak murid bertemu dengan tuan guru, dia bagi tahu, tuan guru, saya ni banyak masalah tuan-tuan. Masuk Jawa tahun ni banyaknya masalah, lepas satu-satu. Sampai saya rasa down, stres dah. Tuan guru gelak je, kata tuan guru, kamu pergi ke dapur, kamu ambil ni serbuk kopi bawa sini. Dia ambil serbuk kopi. Kata tuan, kamu genggam kopi itu segenggam, masuk dalam cawan, bubuh air, kacau-kacau minum. Dia pun buat, ambil kopi cawan, bubuh dalam air, dalam gelas, bubuh air, kacau-kacau nak minum. Dia kata, tak boleh tuan, pahit sangat. Tuan guru, kamu ambil lagi secawat, lagi segenggam, kamu bubuh dalam bekas yang besar, dalam cerik yang besar tu, bubuh, kemudian ada air yang tu, kacau, bubuh dalam gelas, minum. Dia pun ambil, bubuh, kacau, bubuh dalam gelas, dia boleh minum, walaupun tetap terasa pahit, tawarnya, tapi boleh habis gelas. Tuan guru gelak je. Kata anak murid, kenapa tuan guru gelak? Kopi itu adalah masalah kamu, adalah masalah kamu. Kalau letakkan masalah kamu dalam jiwa kamu yang sempit, dia akan menyusahkan kamu. Tapi kalau kamu letakkan masalah kamu dalam jiwa kamu yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebesar mana pun masalah akan jadi mudah pada kamu. Faham ni? Tuan-tuan, kita akan merasa tak selesa kalau kita berada dalam bilik air. Dalam bilik air tu adanya seekor katak puru. Betul? Tuan-tuan masuk bilik air, tengok ada seekor katak puru. Allah, kita mana nak gini dia. Rasa tak selesa, walaupun katak tu kecil je, tapi berada dalam satu bilik air, merompat gitu. Allah. Tapi kalau tuan-tuan bertemu dengan katak puru tu di tengah-tengah padang bola, macam mana? Bertemu dia tengah-tengah padang bola, kita sepak tu dia. Sebab padang bola kan luas, banyak tempat boleh pergi. Tapi kalau bilik air tu umpamanya, faham ni? Faham bagus kan? Kalau ingin jadi pohon yang tinggi, tuan-tuan, kalau ingin jadi pohon yang tinggi, jangan takut ditiup oleh angin. Sebab setiap pohon yang tinggi dia akan ditiup oleh angin. Faham ni? Tapi kalau tuan-tuan juga takut ditiup oleh angin, maka jadilah rumput yang di bawah. Sebab rumput tidak akan bergoyang walaupun ditiup oleh angin yang kencang. Tapi kena ingat, rumput akan sentiasa dipijak oleh manusia. Faham ni? Saya tak ulas lah. Faham sendiri lah. Sebab tu besarkan diri kita dengan masalah. Tuan-tuan pernah tengok cerita Ultraman waktu dia lawan dengan raksasa, waktu dia tembak raksasa tu gelak je. Sebab raksasa tu besar, dia kecil. Tapi bila dia besarkan diri dia picit je. Hayata become Ultraman. Jadi besar dia. Bila dia besar, dia lawan dengan raksasa tu, siapa menang? Dia menang. Sebab tu kita kena membesarkan diri dengan setiap masalah yang Allah telah berikan pada kita, dengan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ni? Faham tak faham? Hak tuan-tuan tu je. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kefahaman, Allah Ta'ala tambahkan, mantapkan lagi ibadah kita dengan Allah, dan mudah-mudahan ibadah kita sampai pada satu tahap yang namanya bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ampun maaf, dia dah ambil masa yang lewat sikit dah. Tuan-tuan pun tak nak bagi macam ni. Kalau macam ni ada 15 minit, kalau nak cepat macam tu. Tu kira potong tu. Mudah-mudahan pertemuan malam ini juga mengundang barakat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan berdoalah pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabak COVID-19 ni daripada bukan sahaja di Malaysia dan seluruh dunia, untuk kembali balik pada kita pada suasana yang kita dah biasa sebelum pada ni. Sekarang pun biasalah dengan norma yang baru, tapi kita minta pada Allah untuk diangkat. Doa ni seorang je paling ikhlas dengan Allah pun cukup lah untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ada doa-doa tuan-tuan di sini yang akan diangkat oleh para malaikat Allah untuk dimakbulkan di sisi Allah, untuk dipermudahkan segala urusan hidup kita dunia dan akhirat Allah Subhanahu. Terima kasih atas undangan tuan-tuan yang menjemput saya.
agak lama 9 bulan tak datang, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini juga akan menambahkan lagi pertemuan kita pada waktu-waktu yang mendatang. InsyaAllah diberikan keizinan oleh Allah, kita akan bertemu kembali dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Kesemuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa ditangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul subhanahu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.